Etika bermaksud panduan perilaku yang membantu kita memahami perbezaan di antara betul dan salah. Peradaban pula merangkumi aspek perkembangan intelektual, sosial dan moral masyarakat. Etika dan peradaban menjadi panduan perubahan positif di dalam hidup masyarakat bagi melahirkan masyarakat yang beretika dan beradab, di mana setiap orang dihormati dan dihargai. Pembuangan bayi merupakan satu fenomena yang mencetuskan kebimbangan di kalangan masyarakat global. Ia merujuk kepada perbuatan yang membuang bayi yang baru dilahirkan tanpa kebenaran atau penjagaan yang sewajarnya. Fenomena ini menimbulkan impak yang luas terhadap ibu, bayi dan masyarakat secara keseluruhannya. Walaupun terdapat pelbagai sebab yang mendorong kepada tindakan ini, pembuangan bayi kebanyakannya berlaku akibat tekanan sosial, ekonomi, faktor peribadi yang kompleks. Kejadian pembuangan bayi bukan sahaja memberi kesan negatif terhadap individu yang terlibat, tetapi juga mencetuskan isu kesihatan, kesejahteraan sosial dan moral dalam masyarakat. Oleh itu, kesedaran dan tindakan pencegahan menjadi penting untuk mengatasi isu ini dengan efektif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sebab-sebab dan akibat pembuangan bayi, masyarakat dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengatasi cabaran ini dan memberikan sokongan kepada individu yang terlibat. Dengan merangkumi aspek-aspek ini, pembahasan tentang pembuangan bayi ini dapat membuka ruang untuk pemikiran kritis dan perbincangan konstruktif tentang penyelesaian yang bersifat menyeluruh. Pembuangan bayi merupakan tingkah laku ataupun perbuatan yang menyalahi taksiran autoriti dan juga taksiran harian masyarakat dan negara kita. Tingkah laku ini merupakan ketidakadilan dan zalim kepada bayi. Bukan itu sahaja, ia bertentangan dengan nilai etika masyarakat kita daripada segi aspek keagamaan. Oleh itu, mari kita sama-sama menyelami apakah faktor-faktor kesan pembuangan bayi serta langkah-langkah untuk menangani dan mencegah daripada berlakunya kejadian ini di dalam keluarga atau masyarakat kita dengan lebih mendalam. Antara faktor yang menjadi penyumbang kepada masalah pembuangan bayi adalah kurangnya didikan agama dalam institusi keluarga. Didikan agama berperanan sebagai pembentuk nilai moral dan etika dalam diri seorang individu tersebut. Selain daripada itu, keluarga juga merupakan institusi utama dalam membentuk nilai moral dan etika kerana keluarga berperanan sebagai pemberi didikan agama yang utama sejak daripada kanak-kanak lagi. Didikan agama juga berperanan sebagai benteng dalam membentuk tingkah laku seseorang individu tersebut dalam memenuhi konsep nilai moral dan etika. Selain daripada itu, pengaruh pornografi juga menyumbang kepada faktor pembuangan bayi dalam kalangan individu. Pengaruh pornografi akan menghalang pembentukan nilai moral dan etika di dalam seseorang individu tersebut. Selain daripada itu, pengaruh pornografi juga akan menyebabkan ketidakseimbangan hubungan di antara lelaki dan perempuan, di mana hubungan lelaki dan perempuan tidak mempunyai batas yang menjurus ke arah maksiat dan akan melahirkan bayi di luar nikah. Seterusnya, pengaruh pornografi akan menyebabkan hilangnya peka terhadap nilai kemanusiaan dan tanggungjawab. Hal ini adalah kerana jika terlahirnya bayi di luar nikah, mereka akan mengambil keputusan untuk membuang bayi tersebut supaya dapat lari daripada tanggungjawab sebagai seorang ibu dan bapa. Faktor lain yang menyumbang kepada masalah pembuangan bayi adalah masalah tekanan psikososial. Masalah tekanan psikososial boleh diberikan pada dua, iaitu tekanan semasa postpartum dan tekanan semasa kehamilan. Tekanan semasa postpartum adalah disebabkan kurangnya persediaan oleh ibu ataupun bapa dalam menjaga anak mereka. Kerana sememangnya untuk menjaga anak memerlukan penyediaan kewangan dan emosi yang cukup. Selain daripada itu, tekanan semasa kehamilan juga menjadi penyumbang kepada tekanan psikososial, iaitu kurangnya mendapat sokongan daripada ahli keluarga ataupun perubahan dalam badan individu yang mengandung itu sendiri, iaitu perubahan hormon yang menyebabkan tekanan emosi tidak stabil. Hal ini boleh menyumbang kepada masalah pembuangan bayi apabila mereka mengambil keputusan untuk membuang bayi yang bakal dilahirkan untuk menghilangkan tekanan yang dihadapi. Selain daripada itu, faktor kesulitan fizikal bayi menyebabkan masalah pembuangan bayi. Kebanyakan ibu bapa berasa malu terhadap sifat fizikal bayi mereka yang cacat. Mereka juga berasa tidak dapat memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa kerana bayi yang cacat berkemungkinan memerlukan perhatian yang lebih, yang menyebabkan mereka perlu berhenti kerja demi menjaga anak mereka yang cacat.
Mereka juga berkemungkinan takut kepada stigma masyarakat. Stigma masyarakat berkemungkinan akan mewujudkan persekitaran yang tidak baik dalam proses pembesaran anak mereka. Justru mereka membuang anak mereka demi mengelakkan daripada stigma masyarakat tersebut. Kesan pembuangan bayi kepada individu termasuklah mereka berisiko mengalami kecederaan semasa proses melahirkan anak tersebut. Mereka berisiko untuk mendapat luka yang besar dan pendarahan yang banyak. Mereka juga berisiko untuk mendapat komplikasi selepas bersalin seperti jangkitan kuman dan pendarahan yang berpanjangan. Mereka juga berisiko untuk mengalami kemurungan dan mengalami gangguan halusinasi. Mereka juga dihantui dengan rasa bersalah dan menyesal akan perbuatan tersebut. Kesan pembuangan bayi kepada bayi yang dibuang. Mereka akan membesar tanpa rasa kasih sayang ibu bapa kerana hak mereka terabai. Mereka berisiko untuk mati ketika dibuang kerana lapar, sejuk dan dimakan haiwan yang berkeliaran. Mereka juga akan dipandang serong dan dihina oleh masyarakat kerana status luar taraf yang mereka alami. Bayi tersebut juga mengalami masalah kesihatan akibat dari proses kelahiran yang salah dan kurang penjagaan awal kelahiran mereka. Kesan pembuangan bayi kepada keluarga. Keluarga pelaku akan saling salah menyalahi dan bergaduh sesama sendiri akibat dari kes pembuangan bayi tersebut. Mereka juga akan dipandang serong oleh masyarakat dengan gelaran yang tidak baik dan mencalarkan maruah keluarga mereka. Mereka juga akan menanggung malu kerana menjadi buah mulut masyarakat setempat. Kesan pembuangan bayi kepada masyarakat. Isu ini bukan sahaja mencalarkan imej si pelaku dan keluarganya. Isu ini juga mencalarkan imej masyarakat setempat di mana mereka juga terpaksa menanggung malu dan menjadi bahan bualan di media sosial. Selain itu, isu ini boleh menyebabkan masyarakat berlainan agama dan juga berlainan bangsa memandang serong dengan menjadi tauladan yang buruk kepada masyarakat yang berada di sekitarnya. Hal ini juga menimbulkan persepsi orang luar terhadap tanggungjawab masyarakat setempat dalam membendung dan menangani perkara ini daripada berlaku. Beberapa langkah ataupun tindakan boleh dilakukan dalam menangani kes ini. Yang pertama adalah pada peringkat mikro, iaitu akar umbi. Beberapa langkah ataupun tindakan boleh dilakukan. Peringkat ini, ibu bapa sangat diperlukan. Dengan memberikan ilmu agama yang secukupnya, isu ini boleh dibendung dengan harapan asas dalam membentuk kesedaran dalam diri remaja untuk membezakan tingkah laku yang betul dan salah telah pun dilakukan oleh ibu bapa. Selain daripada itu, ibu bapa hendaklah memantau pergerakan dan juga kehidupan sosial anak-anak mereka. Ini kerana kita tidak dapat menolak betapa kuatnya pengaruh luar ataupun rakan sebaya kepada remaja. Dengan meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak juga harus dilakukan oleh ibu bapa. Tidak dapat dinafikan dalam kesibukan memenuhi keperluan asas anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja mengabaikan anak-anak mereka. Perasaan terabai yang dialami oleh anak-anak ataupun remaja akan membuka peluang kepada mereka untuk mencari hiburan ataupun sokongan di luar. Selain daripada dapat mengeratkan hubungan, ibu bapa juga akan mendapati bahawa anak mereka lebih sikap terbuka jika mereka banyak meluangkan masa dengan mereka. Bagi masyarakat pula, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk menegur tingkah laku yang salah sebelum ia menjadi satu masalah di dalam komuniti kita. Di peringkat makro pula, iaitu negara, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk membenteras isu ini daripada berlaku. Di antaranya adalah dengan menyediakan rumah perlindungan kepada ibu-ibu yang tidak bernasib baik ini. Mereka tidak bernasib baik kerana mereka tidak diterima oleh ahli keluarga. Di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka telah membangunkan talian kasih. Talian ini berfungsi untuk memberikan nasihat dan juga sokongan kepada remaja yang memerlukan. Selain daripada itu, kerajaan bersama dengan NGO telah mewujudkan BBH. BBH merupakan peti perlindungan bayi untuk ibu meninggalkan bayi mereka secara selamat dan rahsia. Situasi yang tidak diingini oleh mana-mana ibu bapa adalah bila anak mereka mengandungkan anak luar nikah. Dalam keadaan ini, ibu bapa dan remaja sangat tertekan dengan pandangan masyarakat. Maka pentingnya kita sebagai masyarakat harus merubah pandangan negatif ataupun stigma ini.
Mereka melakukan kesalahan. Sesiapa pun boleh melakukan kesalahan. Semua orang layak untuk peluang kedua. Kesimpulannya, dalam konteks pembelajaran etika dan peradaban, tanggungjawab sosial merupakan satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan bersama. Tanggungjawab sosial merupakan kesedaran dalam diri seseorang terhadap diskriminasi yang berlaku di sekelilingnya. Justeru, tindakan dan langkah-langkah pembaik pulih diambil demi kesejahteraan bersama. Perkara ini telah mempengaruhi bagaimana cara kita sebagai masyarakat menangani isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Seperti isu pembuangan bayi ini, masalah ini haruslah ditangani dengan baik dan masyarakat seperti kita seharusnya bijak dan berfikiran lebih terbuka dalam mencari jalan penyelesaian yang bukan hanya memberi hukuman, malah memberi jalan keluar kepada mereka yang terlibat agar kita akan sentiasa hidup dalam keadaan yang berharmoni.